Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. 感谢主，今早我们能够来到主面 Ini 前， sesuatu hal yang indah, kita boleh beribadah, melayani Tuhan dan juga mendengarkan firman 我 Tuhan. 们能够一起来敬拜、来赞美、听神的话，是何等美好的事 Ya, 情。 pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema iman yang melampaui ketakutan. 今天我们要思考的主题是超越惧怕的信心。 Ya, mari kita membuka Alkitab kita 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 45. 撒母耳记上第17章32到45节。 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 45, demikian firman Tuhan. Kita bacakan bahasa Indonesia saja karena cukup panjang ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa, sekalipun nas Alkitab yang kami bacakan ini sudah sangat sering kami dengarkan, tetapi kebenaran yang nyata tersimpan begitu indah bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, biarlah Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran ini menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kedua hambamu sudah siap menyampaikan kebenaran daripada Engkau. Saya berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Amen。 Ada seorang anak yang bernama Dodo. 有个小男孩名字叫多多， Anak ini cukup nakal. 这个孩子相当调皮。 Suatu hari dia ke rumah neneknya. 有一天，他去到外婆的家， Kemana-mana dia pergi, dia selalu bawa itu namanya ketapel. 不管他去哪里，他都会带着那个弹弓。 Ya, dia melihat mangga, dia ketapel itu mangga. 他看到芒果就这个打那个， Dia melihat burung, dia ketapel itu burung. 看到鸟就打那只鸟。 Suatu hari dia ke halaman rumah dan melihat tidak ada lagi yang bisa diketapelin. 有一天呢，他去到他们的菜园，看到没有什么可以打的了， Mangga sudah dihabis diketapelin. 芒果已经被他打完了， Iya, burung-burung juga pada takut. 鸟已经飞走了。 Ketika dia duduk iseng-iseng melihat sekeliling dia. 当他坐着，他就看他的周围， Iya, dia melihat segelombolan bebek piaraan nenek. 他看到有一群他的外婆养的鸭子， Wak, 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 wak. 乖走过了。 Nah, Dodo melihat ada segelombolan bebek. 多多就看到这一群鸭子， Ini kesempatan. 这是机会， Dia ambil itu batu. 他就拿起石头， Dia pidik itu bebek yang kepalanya paling tinggi. 然后他瞄准那个脖子最高的鸭子， Kemudian dia ketapel itu 然 bebek. 后他就打那只鸭子， Wah, itu batu melesat cepat. 那个石头飞得很快 Kena ke kepala bebek. 这个中到他这个鸭子的额上， Puk, mati itu bebek. 那鸭子就倒闭了。 Ketika bebek itu mati, 当那鸭子死之后， wah, jantung daripada Dodo berdebar 这个 kencang. 多多的心跳跳得很快， Karena dia tahu itu bebek piaraan nenek. 因为他知道那鸭子是婆婆 Dia 养的， Dia tahu pasti neneknya akan marah 他 besar. 知道婆婆会很生气， Sehingga dia buru-buru ambil itu bebek. 然后他很快就拿起那死 Dia 的 gali itu 鸭子， tanah. 然后他就挖土， Dia kuburkan. 把它埋葬起， Kemudian dia pura-pura sambil nyanyi masuk ke dalam rumah. 然后他就假假的唱这歌回家， Dia berpikir tidak ada seorang pun yang tahu. 他以为没有人发现。 Nah, singkat cerita. 长话短说， Pada malam hari, 到了晚上， ketika semua pada duduk makan malam. 当大家都在聚餐的时候， Nenek duduk di tengah. 婆婆坐在中 Ya, 间， Dodo duduk di sini. 然后多多坐在这里， Kokonya Dodo di samping. 他的哥哥在旁边， Mama duduk depan. 妈妈在前面， Papa duduk samping mama. 这个爸爸在妈妈的 Ketika 旁边。 selesai makan, 吃完之后， Mama tanya, 妈妈就问： hari ini siapa giliran cuci piring? 今天轮到谁洗盘呢？ Dodo bilang hari ini sudah giliran Koko yang cuci 多 piring. 多说今天是轮到哥哥了。 Oh, Kokonya bilang tidak, hari ini Dodo cuci piring. 哥哥说不，今天是多多洗盘 Dodo 的。 heran. 多多很奇怪， Semalam baru saya cuci piring. 昨天我才洗过， Kenapa hari ini saya cuci piring? 为什么今天还是要我洗呢？ Lalu Dodo bilang, tidak mah, hari ini Koko cuci 多 piring. 多说不是我，是哥哥。 Lalu Kokonya berdiri mengatakan, 然后他的哥哥就站起来说了一句话： Do, mau cuci piring tidak? 多多你要洗盘吗？ Kalau tidak cuci piring, bebek. 如果不洗盘，鸭子。 Wah, ketika mendengar kata bebek, 当他听到鸭子的时候， wah, Dodo kembali jantungnya berdebar 多 kencang. 多的心脏开始跳得很快。 Langsung dia, iya mah, hari ini Dodo cuci 然后 piring. 他就说：“是，妈妈，今天是 Singkat 我洗。 cerita, dia cuci piring. ”长话短说，他就 Esok 洗盘了。 paginya, 明天早上， ya mama tanya, 妈妈在问 hari ini siapa giliran nyapu halaman? 今天轮到谁去扫院子呢？ Nah, Dodo dengan senyum kata, hari ini Koko mah. 然后多多说今天是哥哥， Koko langsung katakan, tidak mah, hari ini Dodo 然后 nyapu 哥哥说 halaman. 不是我，是多多。 Lo Dodo bilang heran, semalam baru saya. 多多就觉得很奇怪， Kenapa 昨天我才 hari ini 做 saya 过， lagi？ 今天为什么还是我呢？ Lalu Kokonya bilang, 哥哥就说 mau nyapu halaman tidak? 你要扫院子吗？ Kalau tidak, bebek. 如果不要鸭子， Wah, kata bebek itu membuat Dodo jantung berdebar keras. 鸭子使这个多多心跳得很快。 Dan akhirnya mengatakan, ya mah, hari ini Dodo nyapu halaman. 然后这样他就勉强的说：“是的，今天是 Wah, 多多扫院子。 berhari-hari Dodo ditindas oleh kokonya. 每一天哥哥就这样欺负 Minta 他， uang dari Dodo. 他也跟多多要钱， Dengan kata bebek membuat Dodo takut. 只是用了一句
鸭子就 Sampai 让 suatu 他害怕。 ketika Dodo tidak tahan lagi. 有一天，多多忍不住了 Lalu dia menjumpai nenek 啊，他就去见他的婆 dan 婆， memberitahu kepada nenek, 告诉了他的婆婆 Nek, itu bebek mati, Nek. 啊，他说婆婆，鸭子已经死了 Itu Dodo ketapelin, 啊， Nek. 已经给多多打死 Lalu 了 neneknya tersenyum 啊。他的婆婆就微笑， sambil mengelus-elus punggung daripada Dodo. 然后他就这个触摸多多的背部 Itu bebek yang kepalanya lebih tinggi kan? 啊，是那只最高脖子最高的鸭吗？ Waktu itu Dodo tembak ketapelin kan? 那个时候你用你的弹弓打它嘛，对不对？ Nah, Dodo kubur di sana kan? 你给它葬在那边，对不对？ Lalu si Dodo, hah? 啊， Do, dari hari pertama nenek sudah tahu masalah ini. 他说多多从第一天我已经知道这件事 Nenek juga tahu Dodo ditindas oleh Koko kan? 啊，婆婆也知道你被你的哥哥 Lalu 欺 Koko, 压。 iya Nek, Koko itu nakal 哦， sekali 是 Nek. 的，婆婆，我的哥哥太坏蛋了。 Lalu Dodo bilang, Nek maafin Dodo ya. 然后多多对婆婆说：“请你原 Lalu 谅 nenek 我 bilang, udah lain kali jangan lagi ya 啊 mengulang.，没事没事，下次不要再这样 Senang nggak Dodo? 啊。”多多开心吗？ Senang tidak? 开心吗？ Wow, senang 他 sekali. 很开心。 Singkat cerita malam sudah 长 tiba. 话短说，来到晚上 Ya, nenek duduk tengah. 啊，婆婆坐在中间， Iya, mama duduk depan, 妈妈坐在前面， papanya duduk samping 爸 mama, 爸在妈妈的 Dodo 旁边 duduk sini, 啊，多多这边， Kokonya duduk sini. 哥哥在那边。 Mama tanya, 妈妈在问： hari ini siapa giliran cuci piring? 今天轮到谁洗盘呢？ Oh, Kokonya langsung dengan sukacita katakan, hari ini tetap Dodo cuci 啊，他的 piring. 哥哥很开心的说：“今天还是多多洗盘。 Dodo bilang, tidak mah, hari ini Koko cuci piring. 啊，多多说不，今天是哥哥。 Oh, si Kokonya langsung nyanyi, hari ini tetap Dodo cuci piring. 今天还是多多洗盘子 Lalu Dodo takut tidak? 啊，多多害怕吗？ Apa cuci piring? 啊，洗什么盘 Hari 呢？ ini kamu yang cuci 今 piring. 天是你洗的 Oh, Kokonya langsung katakan, lu sekarang berani ya? Ah, Kalau Koko so- tidak, bebek. 你今天很有这个胆量啊！如果不呢，鸭子。 Nah, sekarang saya ingin tanya, 现在我要问， Dodo takut tidak? 多多害怕吗？ Dodo masih takut tidak? 他害怕吗？ Dia langsung berdiri. 他站起来。 Apa bebek? Bebek. 什么鸭子？什么鸭子呢？ Wow, Kokonya kaget. 啊，他的哥哥很惊 Itu 讶 bebek tidak mempan lagi. 啊，已经用不着鸭子这一招。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hidup manusia tidak terlepas yang namanya ketakutan. 在人的一生当中，我们避免不了所谓的害怕。 Namun firman Tuhan hari ini hendak memberitahu pada kita 但是今天神的话要告诉我们， sebuah kabar baik bagi kita 就是一个好消息， bahwa Tuhan yang mengasihi kita 就是爱我们的上帝， tidak menghendaki kita selalu hidup di dalam ketakutan. 他不愿我们活在恐惧当中。 Tuhan mengharapkan kita hidup senantiasa di dalam damai sejahtera dan sukacita yang 上 daripadanya. 帝要我们每天都过着充满平安和喜乐的生活。 Dalam nas Alkitab yang kita baca tadi, 我们所读的经文 itu berbicara tentang bangsa Israel yang dilanda ketakutan. 啊，描述有关以色列人正在害怕， Selama 40 hari 就是在40天之久， mereka dilanda ketakutan. 他们充满着恐惧。 Karena ada dari bangsa Filistin, musuh bangsa Israel, ada seorang Goliat 因为腓利士人有一个歌利亚， yang hendak menantang bangsa Israel satu lawan satu. 就是正在挑战以色列人，跟他一对一的打仗。 Wah, tantangan ini membuat bangsa Israel pada takut dan tawar hati. 啊，这样的挑战使以色列人感到灰心。 Bapak Ibu Saudara, kisah Goliat ini bukan kisah fiksi. 弟兄姐妹，歌利亚的故事不是一种虚构故事。 Goliat adalah seorang prajurit yang nyata, besar, kuat, dan bersenjata lengkap. 歌利亚是一个真实存在的勇士，身材高大，力量强壮。 Dan bahkan dia sudah sangat berpengalaman di dalam peperangan. 啊，他在打仗方面已经很有经验。 Dari sudut pandang manusia, hampir tidak mungkin dari bangsa Israel yang bisa melawan Goliat satu lawan satu. 从人的角度来看呢，以色列人几乎没有任何可能在一对一的战斗中战胜他。 Di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel itulah Daud datang.
在以色列人感到害怕的时候， Daud 大卫就出 Daud 现。 datang pada waktu itu bukan oleh karena dia seorang prajurit. 大卫出来不是因为他是一名战士， Daud pada saat itu datang ke medan peperangan hendak membawa makanan titipan ayahnya kepada kakak-kakak daripada 那个 Daud. 时候大卫是顺从父亲的吩咐，要带食物给他的哥哥们。 Dan pada saat itulah dia mendengar Goliat mencemooh bangsa Israel, mencemooh Allahnya bangsa 那 Israel. 个时候，大卫听到非利士人正在骂阵这个以色列人、以色列的上帝， Sehingga membuat Daud emosi dan berkata, biar aku saja yang hendak melawan Goliat itu. 这使大卫感到很生气，他挺身而出，说他要去面对歌利亚。 Keinginan daripada Daud ini diketahui oleh Raja Saul. 大卫的心意呢，被这个扫罗王听见了， Sehingga Daud dibawa di hadapan Raja Saul. 所以大卫被带到扫罗王面前。 Ya, Saul semula ketika melihat Daud, 起初，当扫罗看到大卫的时候， dalam hati Saul juga berkata tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. 扫罗在心里说：“这位大卫哪里可能能够胜过歌 Saul 利亚呢？” melihat Daud sebagai seorang pemuda yang muda yang belum berpengalaman. 扫罗看大卫是一个没有经验的年轻 Sedangkan 人， lawan mereka Goliat itu punya pengalaman. 那个他们的敌人歌利亚很有经验。 Goliat itu prajurit yang tangguh. 歌利亚是一位训练有素的勇士， Namun pada saat itu Daud melihat dengan cara yang berbeda. 但是大卫用不同的角度来看， Daud tidak menyangkal besarnya Goliat. 大卫并没有否认歌利亚的身材高大， Tetapi yang Daud pandang adalah kebesaran daripada Allah yang melampaui kekuatan daripada 但 Goliat. 是大卫更是看到上帝的大能胜过歌利亚。 Inilah yang hendak kita sama-sama renungkan. 这就是我们要一起思考的， Iman yang melampaui ketakutan 超越恐惧的信心， bukanlah iman yang percaya kepada kemampuan diri sendiri, 不是相信自己的能力的一种信心， melainkan iman yang berakar pada Allah yang sanggup menolong kita. 而是建立在相信上帝能够帮助我们的信 Iman 心。 yang demikian itulah yang mengubah cara kita memandang masalah. 这样的信心会改变我们看问题的角度。 Iman yang demikian itulah yang mengubah cara kita berbicara. 这样的信心将影响我们，改变我们说话的态度。 Iman demikian inilah yang akhirnya mengubah cara kita menghadapi masalah. 这样的信心将影响、改变我们面对问题的方式。 Bapak Ibu Saudara, bila hari ini Anda sedang dilanda ketakutan, 如果今天你正在面对恐惧的 biarlah 事情， firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penghibur kekuatan bagi 但愿听听神的 saudara-saudara 话 sekalian. 语能够坚固安慰我们。 Ada 4 kebenaran firman Tuhan. 有4项真理。 Kebenaran yang pertama, 第一点， iman melihat permasalahan dari sudut pandang Allah. 信心是从神的角度看问题。 Kebenaran yang kedua, 第二点， iman mengingat kesetiaan Allah pada masa yang lalu. 信心是铭记上帝在过去的信实。 Kebenaran yang ketiga, 第三项真 iman 理， tidak bergantung kepada kekuatan manusia. 信心是不靠人的力量。 Dan yang keempat, 第四项， iman bersandar pada kemenangan Kristus. 信心是依靠基督的胜利。 Ya Bapak Ibu Saudara, 4 kebenaran firman Tuhan ini akan menopang dan menghibur kita yang dilanda ketakutan. 这4项真理将帮助我们给我们力量，安慰我们，使我们能够去面对恐惧。 Mari kita melihat nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Poin ayat 32 sampai 33 memberitahu kepada kita, iman melihat permasalahan dari sudut pandang Allah. 刚才所读的经文在32到33节告诉我们，信心是从神的角度看问题。 Saul dan Daud menghadapi kondisi yang sama.
扫罗还有大卫面对同样的 Tetapi 事情， mereka memiliki cara pandang yang berbeda. 但是他们有不同的看见。 Saul melihat Daud yang masih muda. 扫罗看到的是年轻的大卫， Saul melihat Daud yang tidak berpengalaman. 扫罗看大卫是没有作战的经验， Saul melihat Goliat itu berpengalaman. 扫罗看歌利亚是一位身经百战的勇士。 Secara manusia Daud tidak mungkin menang atas Goliat. 从人的角度呢，大卫不可能胜过歌利亚。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， secara manusia 从人的角度， penilaian Saul itu wajar tidak? 扫罗对大卫的评估 Wajar 正常吗？合理吗？ Penilaian daripada Saul secara manusia ini sesuatu yang masuk akal. 从人的角度，扫罗对大卫的评估是合理的。 Saul tidak berbicara secara sembarangan. 扫罗并没有这个随便的下结论。 Dari segi umur, pengalaman, perlengkapan, kemampuan militer, Daud tidak bisa dibanding dengan Goliat. 从年龄、经验、装备和军事能力来看，大卫的确无法胜过，也不能够和歌利亚相比。 Namun masalahnya adalah Saul hanya berhenti pada perhitungan manusia 问题 saja. 是，扫罗只停留在人的计算， Ia melihat besarnya Goliat, 他看到高大的歌利亚， tetapi tidak memperhitungkan kebesaran daripada Allah. 但他却没有把神的伟大计算在内。 Tetapi coba kita melihat dari sudut pandang bagaimana Daud melihat. 让我们来看大卫如何看。 Daud tidak mengabaikan kenyataan yang di depan mata. 大卫并没有忽略眼前的事实。 Daud tahu Goliat itu kuat. 大卫知道歌利亚强大， Namun Daud melihat kondisi dari sudut pandang Allah. 但是大卫却是从神的角度来看问题。 Bagi Daud, Goliat waktu itu adalah manusia yang sedang mencemooh barisan Allah yang hidup. 对大卫来说，歌利亚不过是一个辱骂永生上帝的一个战士。 Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bagaimana perbedaan cara pandang. 所以我们可以看到这种不同角度的分别。 Saul memusatkan pada kekuatan manusia. 扫罗把他的焦点放在人的力量， Daud memusatkan perhatian pada kehormatan dan kuasa daripada Allah. 大卫把他的焦点放在上帝的荣耀和大能。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Iman yang benar bukanlah iman yang menyangkal fakta. 真正的信心不是否认事实的信心。 Iman yang benar bukan berkata masalah itu kecil padahal masalah itu besar. 真正的信心不会把大问题看作小问题。 Iman yang benar juga bukan hanya mengajar kita berpikir positif. 这个真正的信心不只是要我们积极乐观去思想。 Iman yang benar melihat seluruh kenyataan dalam terang keberadaan daripada Allah kita. 真正的信心是会透过上帝的真光来看每一项的问题。 Oleh sebab itu persoalan kita yang sebesar apapun, 所以不管我们面对何等大的问题， kita diingatkan firman Tuhan hari ini bahwa Allah jauh lebih besar. 今天神的话语提醒我们，上帝比这一切更大。 Keadaan kita mungkin sudah tidak bisa terkendali, 我们的情况可能难以控制， tetapi tidak pernah di luar kedaulatan daripada 但 Allah. 这一切都在上帝的主权之内。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， iman sejati tidak berpusat kepada manusia. 真正的信心不会以人为主， Iman sejati bukan keyakinan pada potensi dirinya 真 sendiri. 正的信心不只是那种相信自己的潜能。 Iman sejati bersandar kepada Allah yang menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. 真正的信心是依靠那个启示真理的上帝。 Pemahaman inilah yang membuat kita bisa berkata, 这样的理解使我们能够这样说 Aku tidak selalu mengerti jalan Tuhan. 虽然我
不能够明白神一切的道路， tetapi saya mengenal siapa Tuhan. 但是我认识我的上帝是谁。 Saya tidak mengetahui hasil akhirnya, 虽然我不知道最终的结果， tetapi aku tahu Allah telah mengendalikan dan berdaulat untuk segala sesuatu. 但我知道上帝仍然掌权。 Aku lemah, 我虽软弱， tetapi kelemahanku tidak akan membatasi kuasa daripada Allah. 但是我的软弱不能够限制神 Bapak 的 Ibu 大能。 Saudara, kalau kita mengerti prinsip firman Tuhan 如果我 ini, 明白这样的真理， maka ketakutan yang selama ini kita takuti 那么我们一向以来所害怕的事， tidak akan lagi senantiasa menghantui kita, 不会再笼罩着我们的 karena 心 kita，berfokus kepada 因 Allah. 为我们专注于上帝。 Ketika kita dilanda sakit penyakit, 当我们面临疾病的时候， kita diingatkan kita jangan lupa kepada pemelihara hidup kita. 我们就不要忘记上帝的保护和 Ketika 保守 kita。dilanda kekurangan, 当我们面临缺乏的时候， kita ingat bahwa Allah sanggup mencukupkan. 我们不要忘记上帝能够供应所需要 Ketika 的。 kita dilanda ancaman, 当我们面对威胁的时候， tetapi jangan lupa hidup kita berada di tangan Allah. 但是不要忘记我们的生命在上帝的手中。 Bapak Ibu Saudara, Daud tidak berkata jangan takut karena aku hebat dan berpengalaman. 大卫并没有说不要害怕，因为我很厉害，很有经验。 Daud tidak berkata jangan takut karena aku memiliki strategi yang terbaik. 大卫没有说不要害怕，因为我有很好的战争策略。 Keyakinan Daud tidak bersumber pada dirinya sendiri. 大卫的信心不是建立在他自己身上， Dia berani karena dia mengenal siapa Allah itu. 他之所以勇敢，是因为他认识上 Bapak 帝。 Ibu Saudara yang dikasihi 亲爱的 Tuhan, 弟兄姐妹， ketakutan seringkali bukan ditentukan dengan apa yang kita hadapi. 我们的那种恐惧，并不是取决于我们所面对的问题， Tetapi kemana fokus kita itu tertuju. 而是在于我们的焦点方向。 Oleh sebab itu pertanyaannya bukan seberapa besar masalah yang sedang aku hadapi, 所以真正的问题是我正在面对何等大的问题， tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapakah Allah yang 更 kupercayai. 重要的问题是我相信的上帝是谁呢？ Oleh sebab itu iman yang melampaui ketakutan melihat permasalahan dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. 因此呢，超越恐惧的信心是从神的角度看事情，不是从人的角度。 Amin, 阿门， amin. 阿门。 Ini poin pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， iman mengingatkan kesetiaan Allah di masa lalu. 信心提醒上帝过去的信实。 Daud berkata kepada Saul bahwa ia biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. 大卫对扫罗说，他自己平时替父亲牧放羊群， Ketika singa atau beruang datang menerkam domba, 当有狮子或者是熊来抓羊的时候， Daud mengejar, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulut singa dan beruang. 大卫就去追赶、去击打他们，把羊救出来。 Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. 他对扫罗说：“耶和华救我脱离了狮子和熊的爪， Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. 他也必救我脱离这非利士人的手。” Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Keberanian dan keyakinan Daud pada waktu itu tidak muncul secara tiba-tiba dan secara emosional. 大卫的信心和勇气并不是突然产生的， Imannya telah dibentuk melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. 他的信心是从他与神同行所塑造出来的。 Sebelum Daud menghadapi Goliat di depan banyak orang, 在大卫还没有在众人面前面对歌利亚之前， ia telah mengalami pertolongan Tuhan di dalam kesendirian. 他早已在无人看见的地方经历了上帝的帮助。 Saya ulangi kalimat ini Bapak Ibu Saudara. 我重复这句话： Sebelum Daud menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat di depan banyak orang, 在大卫公开面对歌利亚之前， Daud telah mengalami pertolongan Tuhan
di dalam kesendirian. 他早已在无人看见的地方经历了上帝的帮助。 Sebelum Daud melakukan perkara yang besar di depan banyak orang, 在大卫在公开在众人面前做大事的之前， Daud belajar setia melakukan tugas yang sederhana di padang penggembalaan. 他学习在牧羊的地方这个中心做小事。 Sebelum namanya dikenal di seluruh Israel, 在他的名字被以色列众人认识之前， Tuhan terlebih dahulu membentuk hatinya ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. 主在没有一个人看见大卫之前，已经塑造他的心。 Daud mengerti jelas kemenangan atas singa dan beruang bukanlah semata-mata oleh karena keberanian dirinya. 大卫深深明白，他之所以能够胜过熊，不是单单因为他有勇气。 Firman Tuhan justru memberitahu kepada kita rahasianya. 神的话语告诉我们秘诀。 Daud mengatakan Tuhan yang telah melepaskan aku. 大卫说是上帝救了我， Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. 这是很美的事情。 Daud tidak mengambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. 大卫没有偷取上帝的荣耀， Dia mengakui Tuhanlah yang memampukan dia. 他承认是上帝使他有能力的。 Inilah cara pandang orang beriman. 这就是有信心的人的角度。 Dia belajar melihat tangan Allah di dalam seluruh perjalanan kehidupan dia. 他发现神的手在他整个人生的过程里面。 Kita sudah sering mendengar namanya providensia daripada Allah. 我们常常听到有关上帝的护理， Pemeliharaan daripada Allah. 就是上帝的保守。 Tidak ada satupun bagian hidup orang percaya yang di luar pemeliharaan daripada Tuhan. 没有一个信主的人的生命是在上帝的看顾以外， Tidak ada pengalaman yang sia-sia di tangan Tuhan. 在上帝的手中没有一个经历是白费的。 Pergumulan masa lalu kita bisa dipakai Tuhan untuk membentuk iman kita. 我们过去的挣扎，上帝能够用它成为塑造我们信心的工具。 Pengalaman kegagalan kita bisa membentuk kerendahan hati kita. 我们过去的失败能够使我们谦卑， Kesulitan dapat dipakai Tuhan untuk melatih ketekunan kita. 我们所面对的困难可以成为上帝训练我们忍耐的机 Masa 会。 kesendirian kita membentuk kedewasaan kita. 我们孤单的日子可以成为神建立我们成熟生命的过程。 Tugas-tugas kecil dapat dipakai Tuhan untuk juga membentuk kita dan mempercayakan bagi kita perkara yang lebih besar. 平凡的小事可以成为上帝预备我们承担更大使命的。 Apa yang tampaknya merupakan kehidupan biasa seorang gembala, 看似只是一个普通牧羊人的生活， merupakan sekolah iman yang Tuhan sediakan bagi Daud. 其实是上帝为大卫预备的信心学校。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengerti ketika kita melihat ke belakang. 有时候呢，我们只有回头看的时候，才能够明白 Pada 上帝的 saat 心意。 kejadian terjadi, mungkin kita berkata, mengapa bisa terjadi? 当我们正在面对问题的时候，我们常常问：为什么会发生这样的事？ Mengapa kehidupan begitu sulit? 为什么生活如此艰难？ Mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini? 为什么上帝允许这样的挣扎？ Namun ketika kita melihat ke belakang, 但是当我们往后看的时候， sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita. 其实上帝正在教导我们， Tuhan sedang membentuk kita. 上帝正在塑造我们， Tuhan sedang mempersiapkan 上 kita. 帝正在装备我们。 Daud mengingat masa lalu bukan untuk hidup dalam nostalgia. 这个大卫这个回忆过去，不只是为了回忆而已。 Dia mengingat masa lalu untuk meneguhkan imannya di masa kini. 他记得过去是为了更有信心面对
Dia yakin dan 现在 percaya Allah yang setia sudah menolong dia di masa yang lalu. 他相信上帝在过去已经帮助了他， Allah yang setia juga tetap hadir di sekarang ini. 信实的上帝也同样的存在在今 Bapak 天。 Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， dalam perjalanan hidup dan pelayanan saya selama bertahun-tahun ini, 在我个人的服侍过程当中， ada suka duka yang sudah saya jalani. 我已经经历了所谓的酸甜苦 Namun 辣， di dalam kesendirian bersama dengan Tuhan di dalam saat teduh saya, 但是在我个人灵修与神独处的时候 saya，sangat bersyukur di mana Tuhan menghibur dan menguatkan saya melalui firman. 我很感谢主，因为上帝常用他的话来安慰我。 Dan seringkali saya juga mencatatkannya. 很多时候我也把它记下 Dan 来 yang。mengherankan saya adalah 更让我感到稀奇的是什 ketika 么呢？ masalah semakin berat, 当问题越重的时 saya 候， merasa Tuhan begitu dekat dengan saya. 我感受到上帝跟我越近。 Ketika saya membaca firman Tuhan, 当我阅读神的话， seakan-akan Tuhan memberikan sari daripada firman Tuhan bagi saya. 上帝就好像给我这个真理的核心， Bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga, 那是很宝贵的， sehingga saya mencatatnya. 所以我把它记下来， Baik itu suka maupun duka. 或喜或悲。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐 saya 妹， membayangkan suatu hari 我想象有一天， ketika saya menghadapi situasi-situasi yang sulit, 当我面对艰难时刻， semua tulisan-tulisan saya ini akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi 我所 saya. 记下来的将成为我的力量和安慰。 Hidup manusia tidak selamanya baik. 我们的人生不会常常是好的， Pada suatu hari kita juga berada di dalam mungkin juga masa-masa turun. 我们也会面对所谓的低谷， Tetapi kita diingatkan, 但是我们被提醒， Tuhan itu setia. 上帝是信实 Tuhan 的， itu maha baik. 他是全善， Dia tetap setia. 他仍然信实， Dahulu, sekarang, dan bahkan 过去、 selama-lamanya. 现在直到永远都一 Bapak 样。 Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tulisan-tulisan itu saya menganggap sebagai mazmur pribadi saya. 我的记录，我把它当作是我个人的诗篇。 Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, 如果我们注意刚才所读的经文， sesungguhnya Daud juga memiliki buku catatan yang tersimpan di dalam hatinya. 其实大卫他心里也有自己的这个笔记， Dia mengingat singa dan beruang, 他记得关于这个狮子还有熊， bukan untuk membanggakan kehebatan, 不是要为了高举自己， tetapi untuk mengingat penyertaan daripada 乃 Tuhan. 要记得铭记上帝的同在。 Saudara-saudari yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹， saat Anda dilanda ketakutan, 当你面对害怕的时候， firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ingatlah kesetiaan daripada Tuhan. 今天主的话提醒我们要铭记上帝的信 Ketika 实。 Anda dilanda ketakutan, 当你面临害怕的时候， ingatlah Tuhan selama ini telah memelihara. 要知道这些日子上帝已经保守了你。 Saat Anda dilanda ketakutan, 当你面对恐惧的时候， ingatlah bagaimana Tuhan pernah membuka jalan bagimu. 要记得上帝曾经为你开路。 Pada saat Anda dilanda ketakutan, 当你面对恐惧的时候， ingatlah bagaimana Tuhan memberikan kekuatan untuk engkau sanggup melewati masa-masa 记 sulit. 得上帝曾经给你力量，让你能够度过难关。 Ingatlah juga bagaimana Tuhan menghibur engkau ketika Anda diperhadapkan pada masa-masa yang sulit. 当你面对艰难时刻，上帝曾经安慰你。 Ingatlah bila hari ini Anda bisa tetap berdiri dan beriman kepada Tuhan, itu semata-mata kasih karunia daripada Dia. 记得今天，如果我们能够站立得稳，继续信靠上帝，那是上帝的恩典， Iman yang melampaui ketakutan, 超越恐惧的信心。 mengingatkan bahwa Allah telah memelihara kita pada masa yang lalu dan Dia tetap akan setia memelihara kita di masa yang akan datang. 提醒我们有关上帝在过去保守我们，今天到永远，他不会改 Ini 变，他 poin 是信 yang 实的。 kedua. 这是第二点。 Poin yang ketiga, 第三点， iman yang tidak bergantung pada kekuatan manusia. 信心不依靠人的力量。 Ini di dalam ayat 38 sampai 40 kita bisa melihat. 这是在38到40节的记载。 Ketika Raja Saul mengenakan baju perangnya pribadi kepada Daud,
当扫罗把自己的战袍给大卫穿的时候， Ya, Saul menaruh ketopong tembaga di kepala Daud, 然后又把铜盔戴在他的头上， mengenakan baju jira, baju perang kepada Daud, 给他穿上铠甲， dan memberikan pedang kepadanya. 并把刀交给大卫。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， secara manusia tindakan Saul adalah tindakan yang masuk akal. 从人的角度，扫罗的作为是很合理的， Karena Daud akan menghadapi seorang prajurit yang besar. 因为大卫要面对的是一个身材高大的勇士， Oleh sebab itu Daud harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata yang paling terbaik. 所以理当使用最好的战斗装备给大卫。 Dan perlengkapan yang terbaik itu adalah perlengkapan senjata daripada Raja Saul itu. 所以最好的装备就是给他全套的这个武器 Namun Daud tidak dapat berjalan oleh karena perlengkapan perang itu. 但是大卫因着穿上这些战衣就走不动。 Kemudian Alkitab mengatakan Daud menanggalkan semuanya. 然后圣经告诉我们，大卫把这一切的战衣就脱下来。 Daud mengambil tongkat gembalanya. 大卫只是拿他自己的木杖， Dia mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. 他从溪中挑选了5块光 Dia 滑的石子， menaruhnya di kantung 然后 gembalanya 放进他的袋子里， dan membawa umban. 然后手里拿着甩石机。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bagian firman Tuhan ini tidak mengajarkan bahwa perlengkapan perang itu salah. 这段经文并不是要教导我们战争装备都是错误的。 Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa persiapan dan strategi perang itu tidak penting. 圣经也没有告诉我们准备和策略并不重要， Karena Daud sendiri pun memilih mempergunakan alat. 因为大卫自己也是使用一些的工具 Dia，memilih batu, 他挑选石 dia 子， membawa umban, 他带着甩石机， dan dia mendekati Goliat dengan persiapan dia. 他带着准备去面对歌利亚。 Di sini memberitahu kepada 在 kita, 这里告诉我们， iman yang benar bukanlah tindakan nekat tanpa pertimbangan. 真正的信心并不是不顾一切、毫无思考的冒险， Iman juga bukan menolak penggunaan akal budi kita. 信心也不是拒绝使用理性。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， dalam pemahaman teologi yang benar, 在正确的神学观 Allah 点， menetapkan tujuan, 上帝不仅预定了， juga 结果 menetapkan sarana untuk mencapai tujuan itu. 也预备了达到结果所使用的方法。 Allah sanggup menyembuhkan seseorang yang sakit melalui tangan dokter. 上帝能够使用医生的手来医治病人， Allah mencukupkan kebutuhan kita melalui pekerjaan yang kita 上 kerjakan. 帝也可以借着工作来供应我们的需要。 Allah menumbuh kembangkan gereja melalui pemberitaan Injil, doa, sakramen penggembalaan, dan pemuridan. 上帝也可以透过传讲神的话语、祷告、圣礼牧养和门徒训练 Allah 来建立 juga 教 dapat 会。 menolong kita melalui tangan orang lain. 上帝也能够借着别人的手来帮助我 Ini 们。 artinya sarana-sarana Tuhan juga kadangkala memakainya untuk mencapai tujuan yang Dia inginkan. 这让我们看到，上帝很多时候也会使用一些的工具来达到他的目的。 Tetapi di sini firman Tuhan juga hendak memberitahu kepada 但是在这 kita 里，神的话语也要告诉我们， bahwa pergunakanlah sarana yang Tuhan sediakan bagimu. 我们要使用上帝所预备的工具。 Tuhan memakai kita dengan cara yang 上 berbeda-beda. 帝是以不同的方式来使用我们， Oleh sebab itu pergunakan sarana yang Tuhan sediakan bagi engkau pribadi lepas pribadi. 因此呢，我们要使用上帝为我们个人预备的工具。 Daud tidak cocok dengan sarana yang diperlengkapi kepada Saul. 大卫不适合使用扫罗的工具。 Daud mencapai tujuannya mempergunakan sarana yang Tuhan berikan bagi dia. 大卫使用上帝给他预备的工具来达到他的目的。 Demikian juga pelayanan IGC di Medan ini. 我们福音真光堂的服事也是一样， Mari kita mempergunakan segala sarana yang Tuhan berikan bagi kita di dalam pelayanan di Medan ini. 让我们使用上帝所为我们预备的工具来
服侍。 Pelayanan kita berbeda dengan gereja yang lain. 我们的事工与其他的教会不一样。 Dan yakin dan percaya ini sarana yang Tuhan berikan bagi 我们 kita. 相信这是上帝给我们的先决条件， Oleh sebab itu kita tidak perlu mendengar ada orang di sana gereja melakukan demikian. 所以我们不能够这样说，那边教会是这样做的 Gereja sana berkembang dengan cara 啊 demikian. 那边的教会是以这样的方法发展的， Itu sarana yang Tuhan berikan bagi 那是 mereka. 上帝为他们预备的条件 Ini sarana yang Tuhan berikan bagi 啊 kita. 但是这里有自己上帝所预备的条 Bapak, 件， Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 所以亲爱的 Ini 弟兄姐 sebuah 妹， penghiburan kekuatan bagi kita. 这给我们带来很大的安慰 Supaya 和 kita 力 juga 量， belajar merendahkan hati 使 kita. 我们谦卑， Menggunakan sarana yang Tuhan berikan bagi 使用 kita. 上帝为我们所预备的 Dan 工 kita 具， diingatkan 我们也被提醒 untuk mengandalkan Dia, 要常常依靠他， bukan mengandalkan manusia. 不是靠人。 Yang terakhir, 最后一点， iman yang bersandar pada kemenangan Kristus. 信心是建立在基督已经得胜之上， Ini puncak kebenaran firman Tuhan ini. 这是我们今天真理的高峰。 Ini membuat banyak orang yang sudah mendengar kisah Daud dan Goliat salah mengerti. 这一点使我们能够更明白有关大卫和歌利亚的故 Bapak 事。 Ibu Saudara, kesalahan terbesar membaca kisah Daud dan Goliat karena terlalu cepat menempatkan diri sebagai Daud. 弟兄姐妹，我们读大卫和歌利亚这段经文的时候，最容易犯的错就是太快把自己当作大卫， Sehingga kita menganggap aku inilah sanggup mengalahkan Goliat. 所以我们觉得自己能够胜过歌利 Aku 亚 inilah pahlawan yang sesungguhnya. 觉得自己是真正的英雄。 Padahal dalam cerita firman Tuhan ini, 事实上，在这一个故事里面， engkau dan saya sesungguhnya menyerupai bangsa Israel yang dilanda ketakutan. 其实你和我更像那正在害怕的以色列人。 Engkau dan saya tidak sanggup untuk maju. 你和我不能够这个向前进 Kita 去面对 membutuhkan，seorang wakil yang berperang bagi kita. 我们有需要一个代表代替我们打仗。 Ketika Daud maju seorang diri, 当大卫一个人前去的时候， kemenangan Daud, kemenangan bangsa Israel. 大卫的胜利也就是以色列人的胜利。 Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 同样的，我们的主耶稣基督也是一 Ketika 样。 dia menghadapi dosa, 当他面对罪恶的时 dia 候， menanggung hukuman, 他承担 dia 惩罚， mengalahkan iblis dan kuasa maut. 他胜过魔鬼和罪的权势。 Ketika Tuhan Yesus menang atas semuanya ini, 当主耶稣胜过这一切， sesungguhnya Kristus memenangkan bagi kita semua. 其实耶稣基督是为我们每个人赢得的。 Bangsa Israel memperoleh kemenangan bukan karena mereka ikut mengalahkan Goliat, 以色列人获胜，不是因为他们跟大卫一起去打仗， melainkan karena wakil mereka itulah yang menang atas mereka. 而是因为他们的代表打胜仗。 Daud menunjukkan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. 大卫是预表耶稣基督， Engkau dan saya bukan Daud. 你和我不是大卫。 Dalam keadaan berdosa, kita lebih menyerupai bangsa Israel yang takut, yang lemah, yang tidak mampu mengalahkan Goliat. 我们是有罪的，我们更像以色列人，他们害怕歌利亚 Karena 罪恶， musuh kita yang sesungguhnya adalah Goliat, singa dan beruang. 因为我们真正的敌人是狮子、熊。 Itu adalah Ayo, Lang. lambang daripada kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara. 这些都是象征在空中的邪恶， Ini adalah lambang kuasa dosa. 这是象征罪的权势。 Tidak ada kekuatan moralitas, amal, agama atau usaha manusia yang bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. 没有一个人可以靠着自己的道德、伦理、善行来救自己。 Namun Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai wakil umatnya. 我们的父上帝差遣了耶稣基督成为人类的代表。 Daud mengalahkan Goliat 大卫是胜过这个打败歌利亚， untuk bangsa Israel. 是为以色列人而打 Yesus 的。 Kristus mengalahkan dosa. 耶稣基督胜过罪恶， Dan ini semua untuk umatnya. 他是为他的百姓而
Daud mempertaruhkan hidupnya di medan peperangan. 大卫把自己奉献在战场上 Yesus， Kristus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. 耶稣基督奉献自己在十字架上。 Daud memberi kemenangan sementara kepada bangsa Israel. 大卫给以色列人暂时的胜利， Kristus memberikan kemenangan kekal bagi semua yang ada di dalam Dia. 主耶稣却给每一位在他里面的人的一种永恒的胜利。 Oleh sebab itu, 所以呢， dasar keberanian kita bukanlah karena kita mampu seperti Daud. 我们勇敢的根基，并不是因为我们能够像大卫一样。 Dasar keberanian kita adalah Yesus Kristus yang telah menang atas kuasa maut. 我们的勇气根基不是建立在自己，而是在基督里面。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Iman yang demikian inilah iman yang melampaui ketakutan. 这样的信心才能够使我们超越恐惧， Bukan oleh karena siapa kita. 不是因为我们是谁， Bukan karena usaha kita. 不是因为靠自己的 Tetapi 努 oleh 力， karena Tuhan kita Yesus Kristus. 而是靠我们的主耶稣基督。 Sebagai penutup, 作为结束， suatu hari ada seorang filsuf yang naik sebuah perahu kecil milik seorang nelayan untuk pergi ke seberang. 有一天呢，有一位哲学家，他搭乘一位渔夫的小船，准备渡过对岸。 Perjalanan ini cukup panjang dan membosankan. 航程很长，途中显得有些无聊。 Oleh sebab itulah filsuf itu ini ingin mengisi waktunya. 为了打发时间呢，这位哲学家 Dia mengajak nelayan itu untuk 他 berbincang-bincang. 就主动与掌船的渔夫交谈。 Nelayan inilah yang mengemudikan perahu itu. 这位渔夫这个掌舵， Dengan penuh percaya diri, filsuf itu bertanya kepada nelayan. 这位哲学家很自信的问这位渔夫 Saudara mengerti tentang filsafat tidak? 你明白哲理吗？ Ya, nelayan itu menjawab dengan sederhana, tidak tuan, saya tidak mengerti itu filsafat. 渔夫很朴实的回答说：“我不懂，先生，我不懂 Filsuf 哲 itu 学。 tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. ”这位哲学家就微笑摇摇头 Wah, sayang sekali. 你太可惜了， Kalau begitu Anda telah kehilangan setengah kehidupan Anda. 这样你已经失去了你的一半的生命。 Ya, beberapa saat kemudian, 过了一会儿， filsuf itu kembali bertanya kepada nelayan itu. 哲学家又问这位渔夫 Apakah saudara mengerti tentang matematika? 你懂数学吗？ Nelayan itu dengan jujur menjawab, maaf tuan, saya juga kurang bisa soal matematika. 渔夫很坦诚的回答说：“对不起，我也不太明白 Ya, 数学。 filsuf itu semakin merasa dirinya pandai. 哲学家更觉得自己很聪明 Dan dia berkata, sayang sekali. 他说：“很可惜， Anda tidak mengerti filsafat. 你不懂哲学， Matematika pun Anda tidak 数 mengerti. 学也不懂。 Berarti banyak sekali di dalam kehidupan Anda yang Anda hilang. 那你错过了你的人生当中一些的东西， Ada banyak hal yang penting yang Anda sudah lewatkan. 你已经错过了很多重要的事情。 Ketika mereka asik berbicara, 当他们这样的交流的时候， tiba-tiba ada angin yang kenceng di saat itu. 忽然间起了狂风大作， Ombak besar menghantam perahu mereka. 巨浪不断的 Wow, 拍打着 perahu 小 kecil 船， itu mulai terombang-ambing. 小船开始剧烈的 Air 摇晃， sudah masuk ke dalam perahu kecil mereka. 河水也不断的灌进了船里面。 Wajah sang filsuf yang sebelumnya begitu tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi. 原本神情自若的哲学家脸色顿时变得苍白。 Tiba-tiba sang nelayan bertanya pada filsuf, 这位渔夫忽然问了这位哲学家 Tuan, bisakah Anda berenang?：“ 先生，你会游泳吗 Filsuf itu mengatakan, aku tidak bisa？” berenang. 哲学家回答：“我不会游 Lalu 泳。 nelayannya berkata, wah sayang sekali. ”这位渔夫说：“太可惜了， Anda telah kehilangan seluruh kehidupan Anda. 你将要失去你人生的一切， Karena sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. 因为不久这船就会沉下 Bapak, 去。” Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Filsuf ini memiliki banyak hal. 这位哲学家知道很多事， Tetapi hanya kurang satu hal saja telah membinasakan kehidupan dia. 但是他只缺少一件，就会使他灭亡。 Di dalam dunia ini banyak orang mengatakan, aku punya banyak hal. 在这个世界上，很多人说我拥有很多事， Aku punya gelar yang banyak. 我有很多的学位， Aku punya banyak keterampilan.
我有很多的技 Aku 术，学了很 punya 多技术 banyak bisnis. 啊，我有很多的事 Aku 业， punya banyak kemampuan. 我有很多的能力。 Jika Anda tidak memiliki Yesus Kristus, 如果你没有耶稣基督， Anda akan kehilangan segala. 你就会失去一切。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara 因 dikasih 此 Tuhan, 呢，弟兄姐妹， firman Tuhan hari ini memberitahu pada 今天 kita, 神的话语告诉我们， iman kita pada Yesus Kristus itulah 就是我们对耶稣基督的信 yang 心， melampaui segala ketakutan kita dalam dunia ini. 将使我们超越世界上所有的恐惧。 Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, 听到的人有福了， beriman pada Tuhan, 信靠主的人， setia pada Yesus Kristus, 忠于基督的人， damai sejahtera daripada Tuhan, 拥有基督的平安， hiburan yang daripada Allah, 上帝的安慰， sukacita berlimpah daripada Tuhan, 主给我们的喜乐 menyertai kita sekalian. 与我们同在。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan ada begitu banyaknya persoalan kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan, di balik itu semuanya Tuhan juga mengajar kami bahwa Engkau sama sekali tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesulitan dan persoalan hidup, Tuhan juga menghendaki kami bukan hanya bertahan, tetapi boleh bersuka cita, memperoleh damai sejahtera yang daripada Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu Bapa, biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan, iman kerohanian, penghiburan bagi kami. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau melalui anakmu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, telah menyucikan segala dosa dan kesalahan kami, telah menyelamatkan kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang sejati dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami diperhadapkan pada kesulitan yang sesulit apapun, masalah yang sebesar apapun, kami diingatkan bahwa kuasa daripada Allah melampaui itu semuanya. Terima kasih Tuhan surga, kedua hambamu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini senantiasa kami ingat dan senantiasa juga memberkati kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.